Hukum mari mana? Mari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni orang duduk nasihat, duduk marah, duduk nasihat, duduk marah akan perkara jahat yang dilakukan. Buruk sangat perkara tu, jahat sangat keji sangat perkara tu. Yang kamu duduk marah, buruk ke, jahat ke, keji, uduh ke, mari mana? Qada Allah lah. Allah lah yang buruk, Allah yang keji. Ni tujuan dia nak menghina Allah, jatuh murtad ni wal iyazabillah. Ada ni. Kalau kosak dia begitulah. Ada orang duduk ni, duduk nasihat, duduk marah, duduk nasihat marah perkara jahat yang dilakukan. Jahat dah jahat, uduh dah uduh, keji dah keji pun, mari mana? Qada dah Allah Taala lah. Hak buruk, hak uduh, hak keji. Ni mana dia menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar, tujuan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, dia murtad ni wal azabillah. Ni kena jaga molek lah. Kena jaga molek. Bab pegangan, bab percakapan, kena jagalah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri sendiri. Itu adab percakapan. Mana ni? Jadi kalau kita kira-kira ahli sunnah wal jamaah cakap zahir gitulah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Ini golongan yang terpeso bercakap seumpama itu juga. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Zahir sama. Ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah zahir sama. Pegangan. Kita cakap je mulut gitu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Pegangan rukun iman yang keenam. Hak Mu'tazilah pula, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Itu percakapan dan itu juga pegangan. Ni. Jadi kod luar ni jadi samalah. Tapi macam mana nak pastikan pegangan? Pegangan tu awal-awal lagi. Hak tu rukun iman yang keenam. Dan rukun yang keenam tu jelas dah. Baik, jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Jelas sangat-sangat dah. Yang nak peringat ni adab percakapan. Jangan terlajak. Jadi hak takutnya terlajak, tidak beradab nisbah percakapan. Hak bab pegangan tak takut dah. Sebab rukun iman yang keenam kita hafal daripada budak lagi dah hak tunya. Dah using dah hak tu. Perkara baik qada dan qadar, perkara jahat qada dan qadar. Jadi tak using dah hak tu. Cuma hak usingnya takut terlajak. Dia buat cakap mulut pula gitunya. Hak jahat qada qadar. Panggil apa ni? Terlajak. Hak tu nak kena jaga bab adab percakapan. Pegangan tetap dah. Tapi akhir zaman zahirnya Islam. Mana masjidnya besar-besar, meriahnya masjid. Bulan Ramadan, meriahnya bulan Ramadan. Ramai orang nak ke Mekah Madinah, berebut-rebut ternanti-nanti hak zahir. Tapi malam rukun iman yang keenam, tajuk rukun iman yang keenam, tak bicara hak huraian tu, baru ditajuk barunya. Segala perkara baik dan jahat, qada dan qadar, hak tajuk jelas tu salah dah. Yang kita nak peringat huraian tu. Mana huraian? Hak tajuk rukun iman keenam itu pegangan. Huraiannya macam mana? Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Itu adab percakapan. Ini huraian nak kena perjelaskan. Takut dia terlajak. Perkara jahat pun sama daripada qada dan qadar nisbah percakapan. Hak umbi tajuk tu dak using. Tiba-tiba dia umbi tajuk tu salah. Hak dia pegangnya, hak orang duk cakap tu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri. Hak ni. Dia pegang macam bercakap. Jadi maknanya hak tajuk rukun yang keenam tu dia buang mana tak tahu. Ke macam mana kita menghafal rukun iman yang keenam ni?
Keenam rukun iman kita ngapa daripada budak-budak. Dan rukun iman keenam kita ngapa macam mana? Baik, jahat datang daripada qada qadar. Ataupun rekahnya, baik, jahat datang daripada Allah. Baik, jahat. Kalau kata sekalian perkara datang dari qada dan qadar, kurang jelas. Tapi sekalian perkara termasuk dah perkara jahat. Sekian perkara qada qadar masuk dah perkara jahat. Sekian perkara ni. Tapi dok ni jelas sangat-sangat. Baik qada dan qadar, jahat qada dan qadar. Rukun iman yang keenam tiba-tiba terpesong. Ni kata akhir zaman. Bukan kata imannya lemah, rukun iman pun tak lengkap. Iman lemah ni iman comel, akidah comel. Tapi lemah kenapa? Kerana ketaatan tidak dikerjakan. Sebaliknya kemaksiatan banyak yang dilakukan. Jadi melakukan kemaksiatan berdosa melemahkan iman. Tapi iman akidah comel. Iman akidah comel. Lemah iman kerana tak taat. Hak ni rukun iman pun dak selesai. Ini akhir zaman. Bukan lemah iman. Ini. Saya bicara bab perkara baik jahat ni belah tahun dah. Allah lah, jumpa tu kadang mengejutkan. Tambahan sekarang pula penceramah-penceramah agama secara terang-terang menafikan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu terang-terang menafikan perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Masa mula-mula saya mengajar dahulu, ukut iman kenal tak ada bicara, tak ada penekanan pun, cuma cerita biasa je. Sampailah di satu kuliah yang lain saya mengajar tu. Jadi yang belajar tu tanya dia macam nak tahulah. Dia pun hurah dalam kuliah dia. Ada dia kata satu kuliah perkara jahat qada dan qadar juga, dia kata salah akidah tu. Kata salah. Ini cerita dululah ni. Jadi sapa ke dia lah barangkali. Dia kata ada satu kuliah dia kata perkara jahat pun qada dan qadar itu akidah salah itu. Tak betul gitu. Dan ada orang sampai kata tu jabariyah gitu tu. Jadi rukun yang kenang ni baik jahat qada qadar di jabariyah pula dia bubuhnya. Dia macam agama dah ni. Ini akhir zaman. Hanya rukun iman yang keenam sahaja. Yang kita nak jaga tu huraian. Hak pegangan ni pegangan. Adab percakapan, apa tu perlu huraian. Adab percakapan tu perlu pada huraian. Hak pegangan tak gerak dah. Sebab itulah Imam Ghazali sangat-sangat menitik beratkan ilmu. Sangat-sangat menitik beratkan ilmu. Sebab apa? Tak ada ilmu, tak ada usuluddin, tak ada tapak agama. Semayang rajin, puasa rajin pun semuanya sia-sia. Kecelakaan, kata Imam Ghazali rahimahullah. Semayang, puasa, akidah sesat. Dia Mekah berebut dengan orang. Lepas dia, akidah sesat. Hati jahat tu saya cerita hati jahat tu. Tak ada hati jahat. Kita nampak orang jahat ni, orang kata orang jahat ni orang curi, orang jahat ni orang berjudi. Memang orang jahat lah tu. Orang riak, orang uju, orang takabur, orang jahat lah juga. Sama-sama ahli neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah. Orang jahat lah tu. Tapi orang jahat ni duduk mana? Duduk dalam masjid. Orang jahat Zuhri kata orang berjudi minara tu, dia tak gelewak di masjid. Tak gelewak. Dia tak gelewak lah. Ni gelewak di masjid, orangnya jahat. Akidah sesat. Hati jahat. Tapi duk gelewak di masjid. Ni merosok kat ahli jemaah. Orang jahat Zuhri tu, dia tak kacak.
Orang buat ibadat dia tak kacau. Ini orang jahat gini dia kacau orang buat ibadat. Jadi kalau tak ada ilmu kau, akidah tak betul tu kau, tak ada lah. Mula-mula saya ngajar dulu, tak pandai nak cerita sebab apa. Nak cerita macam mana ni? Masa belajar tak pernah jumpa pelik-pelik. Sebab apa? Apa? Licin je. Baik, jahat, qada qadar. Iman, taat, kufur, maksiat, qada qadar. Licin gitu lah. Percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Sudahlah. Itu je. Tak banyak cerita dah. Tak panjang dah ceritanya. Jadi mula-mula tu kejut lah. Sebab yang hok salah-salah pegangan ni, orang hok ahli masjid, 5 waktu di masjid, 5 waktu di surah, hok akidah sesat. Perkara jahat bukan qada dan qadar, bukan orang luar. Ni kata akhir zaman. Iman akidah tak beres, tak sesat. Bukan masalah lemah, tak sesat. Hok rukun iman yang ke-6. Baik, jahat, qada dan qada Allah. Nak huraian tu kena jaga. Adab percakapan. Jangan sesekali menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar itu dikatakan pendustaan. Itu dipanggil pendustaan. Mana dusta ke atas, dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pencuri pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila ditanya, kenapa kamu mencuri? Qadallahu alayya. Allah telah menentukan atas aku mencurilah. Jadi kalau kenapa kamu mencuri? Sebab kebuluran, tidak ada makanan. Ada kelonggaran pula di situnya. Sebab nak menghukum pencuri ni ada prasyarat dia. Tiba-tiba dia jawab, qadallahu alayya, telah menetap oleh Allah atas aku mencuri tu. Kemudian Sayyidina Umar pun memerintah lelaki tadi dikerat tangan dan diperintah supaya sebab. Jadi sahabat pun bertanyalah kepada Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain bertanyalah pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kenapa ditambah pula sebab perintah Al-Quran mencuri hanya Quran suruh kerat tangan, faqata'u aydiyahuma. Allah perintah. Ini bukan ulama perintah. Bukan ulama pekoh yang perintah. Al-Quranul Karim. Allah yang perintah. Allah yang kita sujud itulah perintah. Kalau Allah perintah kat tangan tu kita rasa tak sujud Allah lah. Sebab Allah perintah. Hukum tu tak jadi. Kenapa nak sujud kepada Allah yang meletakkan hukum tak jadi? Hukum tu tak sesuai. Kenapa nak sujud kepada Allah yang menetapkan hukum tak sesuai? Hukum tu zalim nanya siang. Dah kenapa nak sujud kepada Allah yang buat zalim buat nanya buat siang kat orang? Cari Tuhan lain lah. Ni faham tak ni? Ini bab hukum Al-Quran. Iman ni, iman. Beriman dengan kitab. Hak rukun yang ketiga tu. Bukan hanya baca Quran. Bukan hanya cium Quran. Iman ni hak ada di dalam tu. Beriman. Kalau tak beriman, tak ada rukun iman juga di situ. Quran Allah perintah. Kok mana? Nak melaksanakan. Kena berjuang lah. Kena berjuang. Kena berjamaah. Kena berpakat. Kena buat kerjasama. Terlaksana ataupun tidak, usahakan. Nak sangat ke? Bukan salah nak sangat. Selagi kita duduk di bumi Allah, selagi kita duduk bernaung di bawah langit Allah, bernafas dengan udara milik Allah, bukan masalah nak sangat, nak sangat. Allah perintah. Siapa kita? Ni ada orang nak sangat. Kalau kena kerana dia mencuri, itu nafsu kita lah pulaknya. Apa-apa hukuman sama je.
Apa-apa hukuman kena pada diri sendiri, keluarga sendiri, tak puas hati belaka tu nafsu. Bukan salah nak sangat. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah. Allah jua Tuhan. Tak nak gimana? Kalau ada 2-3 Tuhan, Allah perintah kat tangan, kita tak setuju, kita cari Tuhan yang kedua. Tengok dia kata macam mana. Tengok Tuhan yang ketiga, dia kata macam mana. Kita la ilaha illallah. Allah jua Tuhan. Dah nak gimana? Bukan masalah nak sangat ke? Bukan. Mana pun perintah Allah. Ni letak iman ni molek lah hati ni. Jangan dulu orang semayang bang dok tinggal. Sebut kata hukum kerat tangan pada pencuri, dia punyalah. Mana ada? Belalok mata. Hush, mung ni zoling tu. Pernah lah. Pondok ni ada orang tua. Orang tua ni orang tua cerdik lah. Anak-anak dia ngaji tinggi belaka. Kalau ditanya-tanya Tok Guru dalam majlis ilmu tu memang tanya bernah-bernah lah. Bukan tanya mudah-mudah lah. Cerdik. Duk cakap tu keluarlah mulut dia. Kat tangan pencuri ni zoling dia kata. Kejutlah kita ni. Ji, kat tangan pencuri ni zoling kat tangan tu hukum mana tu? Hukum dalam Quran tu lah. Dah hukum siapa? Bukan hukum Allah. Al-Quran bukan kalam Allah. Jadi Allah zalim kalau gitu. Dah kata kenapa kita sembahyang sujud pada Allah yang zalim? Dia pakai lari gitu je. Lepas tu dah lari dah kat budak-budak. Taklah kejut lah. Zalim. Bila tanya, dah kat tangan tu hukum mana? Al-Quran dia kata. Dah Quran bukan kalam Allah. Jadi kalau kalam Allah zalim, Allah zalim, kenapa kita sembahyang sujud kepada Tuhan yang zalim? Jangan tanya gitu je, pakai lari gitu je. Ni jahilnya agama. Jangan-jangan ni bab hukum agama ni. Ni bukan masalah satu-satu kumpulan satu-satu jemaah. Bukan. Ini adalah tanggungjawab orang Islam yang beriman. Tanggungjawab orang Islam yang beriman. Ini hukum Allah yang ditetapkan oleh penghudud, yang disakatkan oleh Allah. Tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Jadi sekarang ni saya nak mau tambah. Kerat tangan pergi tambah sebab. Lepas tu sahabat yang lain dia tanya, kenapa pandai-pandai saya nak mau nak tambah? Dia mencuri kat tangan sudahlah. Saya nak mau pergi tambah kat tangan dan sebab. Tu sahabat lain tanya. Saya mau mengatakan bahawa kerat tangan kerana hukuman mencuri dan sebab kerana dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Dusta. Apa dustanya? Allah mengqadakkan saya mencuri. Saya nak mau kata dusta. Mana apa tu? Kena takzir, kena hukum. Yang kena takzir, kena hukum. Macam mana kalau misalnya hakim tanya, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu membunuh? Takdir Tuhan. Tu hakim kena berhenti dulu hak pembicaraan mencuri, pembicaraan bunuh orang tu. Tu hakim kena bawa pergi luar sebab dulu sekali. Apa dia? Takzir kerana dusta. Barulah sambung semula pembicaraan mencuri bunuh orang tu. Jadi hak saya nak omong, sebab tu bukan hanya mencuri. Kerana takzir, hukuman yang ditetapkan oleh hakim kerana dia berdusta kepada Allah dengan menyatakan bahawa mencuri dia itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil dusta. Sebab apa? Sebab syarak tak boleh kata gitu, jangan duk katalah gitu. Kalau kata juga dusta dia panggil. Hak dusta inilah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, sayaqulul ladzina asyraku sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'in kadzalika kazzabal ladzina min qablihim. Lagi akan berkata mereka-mereka yang menyekutukan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala beritahu ke Nabi kita, lagi akan berkata mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata macam mana? Jikalau menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa kami
dan bapa-bapa kami tidak menyekutukan Allah, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak akan menyekutukan Allah. Jadi dia puak syirik ini menyekutukan Allah. Bapa-bapa mereka menyekutukan Allah kerana Allah yang kehendak. Jadi jikalau Allah Ta'ala menghendaki kami dan bapa-bapa kami tidak menyekutukan Allah, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak akan menyekutukan Allah. Jadi maknanya puak syirik ni menyekutukan Allah, dan bapa-bapa puak syirik ni menyekutukan Allah kerana Allah kehendak. Dia kata gitu. Dan juga kalaulah tidak menghendaki Allah, jikalaulah menghendaki oleh Allah bahawa kami tidak mengharamkan sesuatu yang halal, nescaya kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang halal. Tuhan pun kata, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah pendustaan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mensyirikkan Allah sebelum daripada itu. Jadi bukan pertama kali ni. Puak syirik ni dia menyandarkan kesyirikan kepada kehendak Allah. Mana yang terdahulu pun, puak syirik yang terdahulu sebelum mereka pun dusta seumpama tu dah. Tapi Allah Ta'ala kata pendustaan. Mereka menyatakan kalau Allah menghendaki kami tidak menyekutukan Allah, bapa kami tidak menyekutukan Allah, kami tidak menyekutukan Allah lah. Bapa kami tidak akan menyekutukan Allah lah. Yang jadi kami, bapa kami menyekutukan Allah kerana Allah kehendak begitu. Dusta. Tuhan kata. Anda sana mau kata pendustaan tu. Jadi makna kalau orang tu menyandarkan kejahatan kepada qada Allah, kita boleh kata kamu ni nawak, bohong ni. Nawak lah, bohong, dusta kamu ni. Kata gitulah. Dia kan pegangan. Hak tu pegangan. Hak percakapan kan wajib beradab. Ada ni. Melainkan yang boleh menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar ini, kita bertaubah dah. Kita berubah dah. Orang masih lagi mengungkit-ungkit kesalahan lampau kita. Orang ungkit-ungkit. Contoh ginilah. Kita belajar payah. Payah nak turun. Sebab apa? Sebab daripada tak ada gapa 1-0, kemudian belajar tu tua-tua dah, payah nak faham. Contohnya Allah, kita orang tua payah nak faham. Orang berkata, yang kamu tak belajar daripada awal tu, nak belajar dari muda tu kenapa? Awal hak tu masa lampau. Sekarang belajar dah, bertaubah dah. Bertaubah dah daripada dosa besar, meninggalkan kewajipan belajar fardu ain, bertaubah dah dengan melengkapkan rukun taubah. Lengkap rukun taubah macam mana? Belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf sekarang. Itu dia rukun taubah. Orang belajar ni orang bertaubah. Sebab apa? Sebab diri belajar tu adalah rukun taubah. Diri belajar tu rukun taubah. Mana sudah bertaubah, minta ampun dengan Allah daripada dosa besar lampau kerana mengekali jahil fardu ain. Dosa besar kerana berpegang akidah yang salah. Dosa besar kerana semayabang tak betul. Dosa besar kerana riak, wujud takabur. Maknanya belajar tu taubah dah. Dalam belajar jumpa salah pegangan, taubah bab salah pegangan. Dalam belajar jumpa salah bab fiqh, taubat bab fiqh. Dalam belajar jumpa salah bab tasawuf, taubat bab tasawuf. Tapi belajar tu tahu rukun taubah dah. Maknanya hak dulu tak belajar tu tak payah ukit dah lah. Ada ukit juga. Nak buat macam mana dulu tak belajar qada qadar. Di sana pada qada dan qadar. Tapi untuk mengelak daripada orang cerca, orang kata syarak mengharuskan. Syarak mengharuskan. Sebagaimana jawapan Nabi Adam AS kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa ni dia pertikailah hak berkaitan dengan Nabi Adam AS makan wa khuldi itulah. Maka Nabi Adam AS pun tanya Nabi Musa AS, "Athalumuni ala amrin
qadarullahu alayya? Adakah kamu nak cerca atas aku, atas perkara yang mentakdirkan oleh atas aku? Nak cerca ni hendak punya takdir Tuhan dah, maka wa khuldi ni. Tengok. Jadi Nabi Adam sando maka wa khuldi yang disoal oleh Nabi Musa AS tu atas takdir Allah atasku. Tu boleh ha? Bolehlah, sebab nak mengelak daripada dipersoalkan. Sebab Nabi Adam sudah bertaubat. Kenapa nak soal lagi? Ni hak dia haruskan. Hak dia haruskan. Mana bertaubat comel dah, orang masih lagi duduk ni duk ungkit secara lampau, maka syarak mengharuskan kita sandar kesalahan lampau kita yang kita sudah bertaubat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada ni. Jadi ada jugalah hak dibenarkan menyandar kepada takdir Allah akan perkara yang jahat. Selain daripada tu, wajib beradab dengan bahawa jangan sesekali menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah. Pegangan tetap dah balik pada rukun iman yang keenam, baik jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak ni biasa saya datangkan sebagai contoh. Hak ni perkara yang benar? Perkara yang ni apa panggil? Gempok. Ingat tak? Ada orang agama menyandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah. Ingat tak? Orang agama, doktor agama menyandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah. Kemudian disandarkan pada hadis Bukhari. Nabi SAW menyandarkan kenaikan harga barang pada masa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibantah oleh orang-orang agama yang lain, agamawan yang lain. Dibantah oleh agamawan yang lain. Maka jadi kecoh. Tapi yang bantah ramailah. Yang menyatakan kenaikan harga barang takdir Allah, kalau tak silap kot macam keseorangan lah. Sebab yang membantah tu ramai. Tapi yang keseorangan ni pun tak mengalah. Dia kata hadis Bukhari menceritakan seumpama tu. Bila berlaku kenaikan harga barang pada masa Nabi, maka adalah permintaan supaya Nabi itu macam kawal. Lepas tu hadis tu panjang, maknanya Nabi menyandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang hadis tu. Jadi hak keseorangan ni tak mengalah. Kemudian adalah ramailah beberapa pihak yang membantah. Ingat tau. Lepas tu macam mana akhir dia? Mana yang betul, mana yang salah? Mana yang betul, mana yang salah? Kenaikan harga barang takdir Allah. Yang bantah pula dia menafikan kenaikan agama takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlaku tuduh menuduh. Tuduh menuduh macam mana? Kamu menyandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah, kamu Jabariyah. Ni pun balas balik, kamu yang menyatakan kenaikan harga barang bukan takdir Allah, kamu Qadariyah. Ni di Jabariyah kan? Ni di Qadariyah kan? Dan mana hak Jabariyah, mana hak Qadariyah, mana Ahlussunnah wal Jamaah? Benda ni benda yang mana? Yang orang tahu belakalah perkara ni. Lepas tu timbullah dia punya apa? Dia punya susulang tu. Ni cerita agama belaka ni. Oh, kalaulah kenaikan harga barang takdir Allah di mahkamah, bila hakim bertanya, kenapa kamu membunuh? Takdir Allah pembunuh jawab. Pada ni. Lepas tu kata susulan banyak lah. Siapa ke yang menyatakan peniaga bukan Islam pun? Ni orang agama ni. Peniaga bukan Islam pun mengetahui kenaikan harga barang tak ada kaitan dengan Tuhan. Hak peniaga bukan Islam tahu kenaikan harga barang bukan takdir Tuhan. Jadi dia akidah macam peniaga bukan Islam ni juga. Tapi ni orang agama ni. Lepas tu macam mana?
Sebenarnya kalau berlaku perkara yang seumpama ni, benda besar seumpama ni, siapa yang sebenar-benarnya ada autoriti, yang sebenar-benarnya bertanggungjawab memperjelaskan betul salahnya di mana, betul salahnya di mana. Akhirnya senyap gitu, habis gitu je, habis gitu je. Memang betul lah di antara ciri Jabariyah menyandarkan perkataan baik kepada takdir Allah. Tapi ini bukan bicara Jabariyah Qadariyah ni. Tapi maknanya cuma satu je saya terpandang. Dia kata hadis Nabi SAW, hadis Bukhari itu, dia kata yang menyatakan kenaikan barang takdir Allah ni, dia salah kontak dia panggil. Ada salah kontak. Bukan salah kontak telefon. Tu kontak ke tak? Apa yang salah kontak maksud apa? Dia tidak memahami kenaikan harga barang pada masa Nabi itu macam mana yang disandarkan kepada Allah. Kenaikan harga barang pada masa kita ni macam mana? Apa punca dia? Sebab kenaikan barang ni banyak punca. Terkadang kerana tempat sumber tu kena musibah, kena bencana menyebabkan barang tu jadi sedikit, maka barang tu akan meningkat harga dia. Kemungkinan dalam perjalanan tu banyak perkara-perkara yang melentang, nak sampai ke satu tempat menyebabkan kos pengangkutan meningkat, maka harga barang pun meningkat. Ni tak ada, dia banyak sebab. Ada kenapa harga barang meningkat, kerana cukai dinaikkan. Kenapa cukai dinaikkan? Sebab hasil negaranya tak cukup. Kenapa hasil negara tak cukup? Sebab banyak tirih bocor. Tirih bocor tu nak tapung. Nak tapung macam mana? Pas tirih, pas bocor-bocor. Faham-faham lah tirih bocor tu. Jadi sumber negara pun kurang, maka dinaikkan cukai, maka naiklah harga barang. Berpunca daripada kejahatan manusia. Berpunca dari kejahatan manusia. Jadi boleh tak nak sandar kenaikan harga barang pada masa sekarang berpunca daripada kejahatan, kelemahan, kecuaian manusia? Boleh tak nak sandar pada takdir Allah? Haram, dosa besar hukumnya. Hak masa Nabi itu bukan kerana kejahatan, kecuaian pemerintahan pada masa Nabi SAW, bukan. Maka sandar pada takdir Allah. Jangan disamakan dengan konteks suasana sekarang. Tapi pegangan okey lah. Kenaikan harga barang takdir Allah, pegangan okey. Tapi adab percakapan tak betul, hukumnya haram. Yang langsung tidak berpegang kenaikan harga barang takdir Allah tu pula macam mana? Waktu lebih berat lagi tu. Waktu salah pegangan. Jadi dua-dua salah belaka. Hak ni salah kerana menyandarkan kenaikan harga barang yang berpunca daripada kejahatan manusia pada takdir Allah, haram hukumnya. Ni sebuah adab percakapan dia langgar. Ni sebuah pegangan, okey. Segala perkara qada dan qadar termasuk kenaikan harga barang. Mereka yang menafikan terus, dia bokeh hukum iman. Kenaikan harga barang tak ada kena mengena dengan qada dan qadar. Waktu bokeh hukum iman, waktu berat lagi. Ni orang agama belaka ni. Tak apalah. Hak dua golongan ni. Hak lain. Hak lain tu. Kenapa tidak memperjelaskan kepada masyarakat umum yang akan terkeliru dengan kedua-dua fahaman yang salah kedua-dua? Kata siapa sebenarnya bertanggungjawab? Siapa? Akhirnya dibiarkan habis begitu sahaja. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembetulan. Pegangan tetap segala-gala qada dan qadar, tapi kenaikan harga barang berpunca daripada mana? Ni kena ingatlah pula. Kejahatan jangan disandarkan kepada qada dan qadar. Runtuh. Kenapa runtuh? Qada dan qadar. Runtuh disandar pada qada dan qadar. Kalau Allah dah menentukan runtuh, kami tak ada daya upaya. Runtuhlah ianya. Sandar pada qada dan qadar. Ini secara terbuka.
Orang yang memegang kekuasaan pada masa tu, mana muftinya, mana orang agamanya, kena tegur lah. Rutuh tu kenapa? Kerana kamu duk kekoh tiang dia, rutuh lah. Pada kekoh tiang. Jangan faham tu benar. Siapa nak pergi kekoh tiang batu tiang besi tu? Dia kekoh bajet lah. Ni kekoh. Akhirnya hak dia buat tu tak seperti yang tak sempurna. Sebab apa? Sebab banyak dah duk kekoh, maka rutuh. Jangan sandar takdir Tuhan. Sandar takdir Tuhan. Tersergang indah mula-mula. Inilah gemilang, cemerlang, apa lagi ni? Temberang, maka banyak macam tu kan. Dia banyak tu gemilang, cemerlang, temberang apa ni? Ni tersergang indah. Dia. Baru tu Allah aku tu. Tak naik molek aku. Tak rutuh Allah. Ni faham mana gini ni. Tapi ni orang jahil. Orang agamanya di mana? Rakyat bagi gaji tu untuk jaga agama. Rakyat bagi gaji untuk jaga agama. Lepas tu, mana orang agama? Tak molek aku. Tak rutuh Allah. Kata balik tu kan. Tak molek Allah. Jadi tak molek aku. Ni dok ni. Molek aku. Tak ada Allah. Rutuh Allah. Maka mudah-mudah menyandarkan perkara buruk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mukir janji contohnya, kita siapa lambat? Kenapa pun siapa lambat? Qada qadar haram besar-besar, sandal seumpama tu. Kamu mukir janji. Ada ni. Itu kena tak molek nah. Pernah satu kali tu timbul dalam surat khabar. Kemalangan masa perayaan. Takdir ataupun kecuaian. Pada ni. Takdir ataupun kecuaian. Tapi tajuk tu yang menulis tu bukan agama lah. Memang tak ada takdir langsung. Memang tak ada takdir. Tak ada takdir langsung. Tapi orang tulis tu bukan agama. Tak ada takdir langsung. Dan kita macam mana? Takdir ataupun cuai. Hakikinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berpuja de kecuaian, haram sandar pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Takdir pegangan. Kecuaian individu itu sebuah percakapan. Jadi takdir ataupun cuai, takdir pada hakiki, kecuaian manusia pada adab percakapan. Tu je. Tapi dalam tulisan tu memanglah dia memang tak ada takdir lah. Dia menafikan takdir. Ini tulisan dasar khabar yang menulis tu bukan orang agama, tapi orang baca lah. Tak ada takdir langsung tu. Makna apa? Diri sendiri semata-mata banyak berlaku kemalangan pada masa perayaan adalah kecuaian masing-masing. Bukan Allah yang mentakdirkan. Tak mungkin Allah mentakdirkan perkara yang buruk seumpama tu. Memang tolak tu lah dalam tulisan tu. Mana mungkin Allah mentakdirkan kemalangan yang bawa pada kematian? Ada ni. Allah tidak mentakdirkan perkara yang seumpama tu. Kamu cuai sendiri. Dia tolak terus. Ini wartawan biasalah ni. Wartawan surat khabar. Padahal simple sahaja pegangan kita. Hak rukun yang kena segala-gala takdir Allah. Ketentuan dan perbuatan Allah. Percakapan yang baik daripada Allah. Yang tak baik datang daripada diri sendiri. Itu ada percakapan. Kemudian kalaulah perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar Allah, maka ahli sunnah wal jamaah takdir Allah, qada Allah dan redha Allah dia tidak bersekali. Perkara baik Allah qadakan serta Allah redha, perkara jahat Allah qadakan serta Allah tidak redha. Tapi perkara jahat yang Allah tidak redha tetap qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ahli sunnah qada dan redha Allah tidak berlaziman. Itu kita bicara semulalah di minggu hadapan. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 17.
Muka surat 17 baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika lemah ia seseorang daripada isyarat dengan kelopak matanya, maka hendaklah dilakukan sekalian perbuatan sembahyang itu dengan hatinya juga. Inilah sehingga-hingga lemahnya. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripadanya daripada seseorang sekali-kali, selama ada akalnya itu maujud. Selama akalnya ada. Sampai ke mata pun tak boleh nak buka dah. Untuk isyarat pada rakaat dan sujud, wajib memperlakukan sembahyang dengan hati. Tak gugur kewajipan sembahyang selama-lamanya selagi akalnya sedar. Sembahyang tiang agama. Hak mana sampai ke nak isyarat dengan mata pun tak boleh. Inilah sehingga-hingga lemahnya seseorang. Jadi kita bicara daripada berdiri, duduk, kemudian mengiring, kemudian melentang. Kemudian untuk rokok dan sujud. Rokok dan sujud adalah dengan perbuatan tubuh. Maka kalau tak mampu rokok sujud sebagaimana hak perbuatan tubuh macam biasa, isyarat dengan tubuh, tunduk setakat boleh. Nak sapah hak rokok tak boleh, tapi tubuh tubuh tu boleh tundukkan, maka wajib kena tunduk sekadar boleh. Tak kira sama ada sembahyang tu berdiri ke, sembahyang tu duduk ke, mengiring ke, melentang ke, sama je. Sama sahaja. Bukan masalah kata isyarat pada rakaat dan sujud hanya kepada orang yang sembahyang mengiring, orang yang sembahyang melentang, bukan. Termasuk orang yang sembahyang berdiri dan juga orang yang sembahyang duduk. Contoh lepasnya orang buat pembedahan mata. Nak rakaat macam biasa tak boleh, nak sujud macam biasa tak boleh, maka tunduk ke hadapan, isyarat pada rakaat dan sujud dengan badan. Kalau kata badan tak boleh nak tunduk kerana ada penyakit tulang belakang, isyarat dengan kepala. Tunduk, isyarat pada rakaat, iktidal, angkat kepala kembali. Sujud yang pertama, tunduk dengan kepala pula. Jikalau boleh, rendahkan isyarat kepada sujud nak banding dengan isyarat kepada rakaat. Jikalau boleh. Kalau tak boleh pun samalah. Ada ni. Isyarat dengan kepala. Sujud yang pertama, tunduk kepala. Duduk antara dua sujud, betul kepala semula. Sujud yang kedua, tunduk pula. Itu isyarat dengan kepala. Kepala tak boleh gerak dah, duduk atas bantal dah, hok melentang ni. Maka isyarat dengan mata. Takbir celek, molek sampai ke habis baca Fatihah surah, nak rakaat. Allahu Akbar, pejam mata. Baca tasbih dalam rakaat. Selesai, sami Allahu liman hamidah, buka mata. Rabbana lakal hamd, selesai, Allahu Akbar, pejam mata. Tasbih dan sujud pula 3 kali. Selesai, Allahu Akbar, buka mata, Rabbi firli warhamni, gitulah. Cuma isyarat dengan mata ni sama pejam rapat, sama ada isyarat pada rakaat ataupun isyarat kepada tak ada beza. Yang wajib dibezakan jikalau boleh adalah isyarat dengan tubuh, isyarat dengan kepala wajib rendahkan untuk isyarat pada sujud nak banding dengan isyarat pada rakaat. Kalau boleh. Kalau sama pun samalah. Kalau boleh. Tapi kalau isyarat dengan mata memang sama. Bukan kata untuk rakaat pejam kenyik-kenyik, bukan.
Bukan kata untuk rokok, pejang sebelah mata, buka sebelah mata, bukan. Untuk rokok, pejang rapat dah. Untuk sujud, samalah pejang rapat. Jadi isyarat dengan mata, tak ada perbezaan. Yang ada perbezaan, jikalau boleh adalah isyarat dengan kepala, isyarat dengan tubuh, dan isyarat dengan kepala. Jadi, hak tak boleh nak isyarat dengan kepala ni, hak semayang melentang atas belakang lah. Tertib yang keempat tu kan. Pertama, berdiri. Jangan lupa ni kita duduk tajuk bicara rukun berdiri ni. Selesai bicara rukun niat, bicara rukun takbir, ni bicara rukun berdiri. Ni yang panggil ngaji bab semayang ni. Hidayatus sibyang ni, petunjuk bagi orang baru belajar. Bukan hanya rukun yang 3 berdiri. Tu budak umur 5-6 tahun tu. Ngapa bilang pukul 13? Berdiri bagi orang yang kuasa. Kuasa macam mana, tak kuasa macam mana. Tak kuasa tu dia punya dobik dia, dia punya sakatang dia. Ada bicara dahulu. Tak kuasa berpindah pada duduk. Duduk tak kuasa. Tak kuasa tu situasi yang macam mana? Kena faham molek. Pindah pada mengiring. Mengiring tak kuasa, pindah pada melentang atas belakang. Ni belajar bab rukun semayang. Dulu kita bicara bab rukun niat, dia ingat tak? Semayang fardu, kosok ta'arud ta'ayun. Semayang sunat yang berwaktu bersebab, kosok dan ta'ayun. Semayang sunat mutlak, kosok saja. Kalau semayang Jumaat pula, kosok, ta'arud, ta'ayun, niat imam ataupun niat makmum. Sebab semayang fardu Jumaat tak sama dengan semayang fardu zuhur. Semayang fardu Jumaat berjemaah tu syarat untuk sah semayang. Semayang fardu zuhur berjemaah untuk dapat fadilah 27. Bukan syarat untuk sah fardu zuhur, bukan. Adapun berjemaah untuk semayang fardu Jumaat itu syarat. Tak berjemaah, tak sah wawah. Jadi niat semayang fardu zuhur dengan niat semayang fardu Jumaat dah sama lah. Niat semayang fardu zuhur, kosok ta'arud ta'ayun, saja aku semayang fardu zuhur. Niat imam, sunat juga niat. Niat makmum, kerana kita nak ikut gerak-gerik imam. Adapun semayang Jumaat, kosok ta'arud ta'ayun, saja aku semayang fardu Jumaat. Kalau imam, wajib niat imam. Makmum, wajib niat makmum. Baru sah semayang. Sudah semayang, imam pun beritahu, Allah minta maaf lah, saya tak dilupa nak niat imam. Dia beritahu seumpama tu. Tiba-tiba 40 orang ngam-ngam dengan tu imam tu. Ni dok lah, orang ramai ni. Ratus ribu orang. Kita letaklah kapung ni. Mana 40 ngam-ngam dengan tu imam, tak sah belaka lah. Tapi kalau bukan 40 dengan tu imam lah tak sah seorangnya, makmum ramai sah belaka. Ada ni. Sebab apa? Sebab tu imam lupa nak niat imam. Lupa nak niat imam semayang zuhur, tak dapat fadilah 27. Semayang sah, tak sama. Jadi bila semayang tak sama, niat pun tak sama, hak wajib. Tu belajar bab rukun niat. Ni siapa ke Allah lah. Orang kata, jangan kau cerita gitu Ustaz. Macam malu kau orang pula. Tak tahulah. Nak kata warna tak tahulah. Orang kata, macam kecil, memperkecil kau orang. Dia kata, beginilah, tua kereta dah. Kosok ta'arud ta'ayun, baru nak belajar. Tapi orang kata, yang kata gitu Ustaz. Kecil hati orang tua, dia kata. Dia kata gitu tau. Dah lah, belajar ilmu dunia ni, siapa ke seberang laut. Kosok ta'arud ta'ayun, baru je belajar. Dah lama ni, niat. Tu umur 5 tahun. 5 tahun niat. Hak wajib nak kena niat komponen dia. Berapa orang nak kena niat? Sungguh ni. Dia beritahu pula. Kalau tak beritahu, tak tahu. Sinyak sudah lah. Orang tua sungguh dah. Orang tua pula, orang standard.
Bukan orang tua hok noreh getah kapung hok tak sekolah tinggi, bukan. Orang tua hok berpangkat hok sekolah tinggi. Baru je belajar kosok ta'arud ta'ayyum. Nak sebut ta'arud ta'ayyum pun dah pun nak pandai lagi. Ada ni. Dah nak kata orang ni. Tu kata tu reti sebab apa? Tak padang lah dengan kita belajar ilmu dunia siapa keluar negara, tinggal keluarga bertahun baru balik. Mana kalau kata dalam tinggal lagi sambung pelajaran tu, kalau matilah mak ke ayah ke siapa ke, daklah. Daklah jauh. Sanggup untuk dunia sementara. Sembahyang tiang agama. Siapa ke kosok ta'arud ta'ayyum, tua kereta. Tapi alhamdulillah tua kereta pun Tuhan buka hati nak belajar. Tapi orang kata, contoh gitu ustaz, siang kau orang dia kata. Ada orang terasa tu dia kata. Tu kata cerita umum je. Macam yelah, dia kata macam nak marah je. Bila orang tanya terawih dengan qada semayang, memang nak marah. Dia kata macam nak marah. Jawablah betul-betul ustaz, hikmah sikit. Yalah, kata dia. Yelah hikmah dah tu. Oh, maknanya dak kasar dah tu. Tapi kalau kita kok nak buat pilihan, nak terawih ke nak qada semayang, Allah kita kata tak ada gamuk lah. Ada panggil tak ada gamuk dah. Terawih sunat, qada tu wajib. Ittifaq sepakat pak mazhab. Imam Nawawi kata ijma' ulama kata wajib kena qada. Terawih setahun sekali. Terawih setahun sekali tahu dah. Apa dah isi sawah qada sebelum masuk bulan Ramadan. Banyak sangat. Dah banyak sangat. Lepas tu nak mikir terawih pula. Dah bulan Ramadan pahala berganda. Dah tahu dah bulan Ramadan pahala berganda. Perbanyakkan qada sebab pahala berganda 70. Hak terawih berganda juga. Ganda 70 boleh jadi macam hak fardu bulan lain. Kalau qada bulan Ramadan pahala fardu, pahala wajib ganda 70. Jadi nak tanding dua tu. Oh, maknanya Allah dak gamuk lah. Tak gamuk sungguh. Nanti tak ada nanti di masa yang sama. Orang boleh pahala sunat, kita boleh pahala wajib. Mana banyak pahala. Kita serakaat qada, demo 70 rakaat tarawih baru sama. Kalau kata tarawih 20 rakaat 30 malam, 600 rakaat dah. 600 rakaat. Kalau orang qada zuhur 4 rakaat berapa dah? 280 rakaat dah. Qada zuhur 2 kali sama dengan tarawih sebulan dah 20 rakaat. Tak ada ni. Serakaat qada sama dengan tarawih 70 rakaat. Qada zuhur 4 rakaat, kalau tarawih jadi 280. Kalau 2 kali zuhur, dak dapat nak 600. Aku 40 600 lah. Dan ni sembahyang tarawih 20 30 malam. Baru 600 rakaat. Hak ni 2 kali zuhur, dekat-dekat 600 rakaat dah pahala dia. Lepas tu tu kata nak kasar tu. Dak gamak tu kata. Kata kasar-kasar tu big dak cerdik dak cerdik tu kira lembut lah. Tu cerita bab pahala. Cerita bab hukum pula. Hukum fiqh boleh dah buat gitu, haram. Paling rendah makruh, itu pandangan taif. Paling utama haram. Itu hukum fiqh. Hukum tasawuf betul ke tak? Hukum tasawuf hati ni betul ke tak? Tak betul. Sebab kalau hati tu khauf takut akan Allah, akan selesai hutang wajib tu dahulu, dak bengah lah. Pada ni takut akan Allah. Takut akan Allah tinggal wajib kiwak sunnah. Gitu. Selagi pula apa dia sifat mahmudah dalam kitab 20 sifat hati tu. Ingat akan mati. Ingat dak akan mati. Ingat mati bila-bila masa. Lepas tu nak tinggal hak wajib ni nak buat sunat. Mati bila-bila masa. Kalau ingat akan mati dak bengah lah qada tu nak buat sunat kenapa? Jadi maknanya
Pekoh pun tak betul, tasawuf pun tak betul. Sembahyang sunat boleh menampal, boleh menampung. Itu akhirah bukan atas dunia. Fil akhirah bukan fid dunia, bukan di dunia. Ada ni. Di dunia hak sunat tak nak tampal. Hak dunia hak sunat tak nak tampal. Contoh-contoh. Kita boleh tak nak tampal rukun yang kita tinggal dengan sujud sahwi? Tak boleh. Sujud sahwi sunat, mana boleh menampal hak tinggal rukun, tinggal sunat abad. Boleh lah. Sunat tanpa sunat. Tinggal rukun, Allah rokok patah nak baca, nak tampal sujud sahwi mana boleh. Sebab sujud sahwi sunat, nak menampal hak patah rukun mana boleh. Ada ni. Hak sunat tidak boleh menampal hak wajib. Tak boleh. Melainkan di hari akhirat. Kita kodok siap beres dah. Kita pun perbanyakkan amal sunat. Sembahyang sunat. Sampai di mahsyar. Yang kita buat kiraan tu, kodok kita masih lagi tak cukup. Di ilmu Allah lah. Hak kiraan kita cukup. Maka hak sunat-sunat banyak ni lah yang akan menampal kekurangan fardu di hari akhirat, bukan atas dunia. Lepas tu balik pada ilmu. Balik pada ilmu. Kalau tak balik pada ilmu, kau payah nak bicara. Kalau kita kata kau nak bicara dengan orang buta ni payah. Kena balik pada ilmu. Lepas tu saya biasa orang jumpa Ustaz saya nak qada semayang Ustaz belajar dulu molek. Mana? Qada lah. Tapi kena belajar. Awak tak boleh qada buta-buta gitu kata. Belajar. Nak qada semayang pun akidah kena betul. Kalau akidah karut qada semayang pun tak terima. Nak qada semayang kena betul. Kalau semayang tak sah, nak pakai qada dulu sajalah pulaknya. Belajar dulu molek kata. Tu bab qada tu. Kita kena jumpa guru, kena bincang secara individu. Sebab apa? Sebab kih masing-masing. Sebab kita nak tunggu belajar siapa tajuk bab qada semayang. Tu Pak. Yelah kita mengaji ni lama juga nak jumpa. Tu kita jumpa secara peribadi lah waktu pula. Sekarang saya belajar dah tauhid, belajar dah bab semayang apa semua. Nak susun macam mana ni bab qada semayang. Pada ni. Tapi sekarang saya ada terbaca dalam FB dia menyusun mengatur. Kalau orang macam ni kena buat kira gini. Ada. Macam ni dia tulis cara ni, cara panduan dia. Nak buat kiraan kan. Moga lama-lama mana. Kita buat jangkaan je lah. Hak ni kata kita qada cukup dah dengan kiraan kita. Berhenti. Jadi. Cukup. Ada ni. Kita nak qada lagi. Haram atau tidak sah. Tak boleh. Setakat kita jangka saja. Berhenti setakat tu. Allah takutnya sampai di masyarakat lopong. Di tempat tu tak ada semayang tu. Contohnya. Takut. Perbanyakkan semayang sunat. Dan sunat akan menampal. Di hari akhirat. Bukan di dunia. Di hari akhirat. Jadi mana? Tak ada. Kurang lagi. Fardu subuh ni contohnya. Allah Ta'ala akan perintah malaikat. Ambil semayang sunat tu. Jadi ada jadi semayang fardu ni. Ditampal dengan semayang sunat. Nah banyak mana semayang sunat nak tampal ni? 7 rakaat sunat. Hanya boleh tampal 1 rakaat qada yang tak cukup. Tak ada? 70 rakaat sunat. Hanya boleh tampal 1 rakaat qada yang tak cukup. Jadi nak tampal subuh kena 140 rakaat sunat. Nak tampal zuhur kena 280 rakaat semayang sunat. Jadi kalau kita qada beres dah, kita bimbang takut di mahsyar nanti, walaupun dah dosa dah sebab kita beres dah taubat. Tapi takut kosong situ, perbanyakkan sungguh-sungguh biar banyak semayang sunat. Biar banyak semayang sunat. Bukan tunggu Ramadan main tarawih, bukan. Sebab apa ni? Sebab di pada mahsyar nanti semayang sunat ni akan menampal. Bukan atas dunia. Jadi atas dunia hak kefarduan kena tunaikan. Tak boleh nak tampal-tampal dengan ibadah sunat. Kewajipan mana boleh tampal dengan sunat. Kewajipan kita qada puasa dah habis lagi, kita nak tampal qada puasa dengan puasa sunat. Tak boleh. Hak tu wajib, mana boleh tampal dengan sunat.
Kita kodok dah hak puasa kita. Anggaran kita cukup dah, berhenti. Perbanyakkan puasa sunat. Sebab apa? Takut sampai di mahsyar Ramadan kita kodok tu ada lagi hak tak cukup, maka hak puasa sunat tu lah akan menampal. Sedekah jariah tu akan menampal zakat hak kita. Zakat kita mana kira dah ni. Hak zakat hak pada masa dahulu yang kita cuai, kita bersesar zakat. Kemudian kita bimbang takut zakat tu tak cukup, kita perbanyakkan sedekah jariah. Sampai di mahsyar hak zakat kita, anggaran kita cukup, kurang, maka sedekah jariah tu akan menampal tempat zakat. Tapi di hari akhir bukan atas dunia. Hak kata ibadah sunat menampal ibadah fardu ketika pembicaraan di mahsyar di hari akhir. Atas dunia kefarduan tidak boleh ditampal dengan amal sunat. Sebab kefarduan ni ranking lain. Pada ni. Jadi tu kadang-kadang keluar juga. Ni keluar darah diu pula. Allah salah pula. Darah diu wajib putih minggu lepas. Nak yang terawih qada tak selesai, tu'mum sebut gitu. Allah berarti nyesal. Allah kata tu'mum ni kalau kita kata anu baik marah dah tu. Loh. Nak terawih qada pun tak selesai, jadi keluar mulut gitu. Jadi lepas tu nyesal pula, salahnya kata gitu. Dah iyalah, apabila tak ada ilmu jadi gitulah. Kita kena ingat dalam kitab Minhaj, syaitan ni terkadang menipu daya atas rupa kebajikan. Hak kitab Minhaj cerita ni bukan hak wajib tengok sunat, hak fadilat je. Mana syaitan tipu kita? Semayang biar lewat-lewat. Syaitan tipu tu. Kan tak berdosa kan semayang lewat. Tak berdosa pun syaitan tipu. Tipu nak mengurangkan fadilah. Sebab syaitan nak suruh kita tinggal tak semayang tak lekat. Ada ni. Syaitan nak we kita tinggal semayang tak lekat. Syaitan nak we kita fadilat kurang. Tunggu dulu. Waktu panjang lagi. Mana apa tu? Syaitan tipu daya dah. Tak berdosa, tapi pahala kurang tu syaitan suka dah. Semayang cepat-cepatlah. Doa iftitah sunat je. Surah sunat je. Jadi je belaka dah. Kalau tinggal doa iftitah bukan berdosa pun. Tinggal surah bukan berdosa pun, bukan sunat. Tu, tapi fadilah kita macam mana? Kurang. Tu tipu daya syaitan dah. Mana tinggal fadilat tu pun tipu daya syaitan dah. Tapi kalau tinggal hak wajib, hak qada lagi, hak semai sunat tu, kau dak cerita dah gitu. Wajib sunat dia nak berunding, nak berbincang. Okey. Terawih kata, beri kat aku lah qada Qada kata mana boleh. Kamu nak ama kemung, qada kata ambil lah kemung terawih. Kau kata mujur qada beri kat aku. Boleh bincang gitu? Kau tengah main qada. Mana boleh bincang, tu wajib, tu sunat. Hukum fiqh tak luluh, hukum tasawuf tak luluh. Hukum fiqh haram, pandangan muktamad, makruh, pandangan dhaif. Hukum tasawuf tak ada ni. Tak ada takut akan Allah, tak ada ingat akan mati. Hak adanya apa? Amal. Alif, mim, lam. Bukan ain. Alif, mim, lam. Amal ni panjang angan-angan. Tu. Itu sifat kecelaan. Berpanjang angan. Nanti habis Ramadan kita sambunglah qada. Apa? Kita tahu kita lambat lagi mati. Memang itu. Tu panjang angan-angan. Akhirnya menangguhkan hak kewajipan. Itu sekali tubik kasar. Tubik mungkin ada FB. Tubik korok. Tubik korok. Tak apalah orang luar tak faham. Ada pula orang dalam FB tu dia terjemahkan. Korok mana tengkorok dia kata. Allah kata mungkin terjemah buat apa? Kita cukup tak teranung sudahlah. Korok mana tengkorok maknanya nak arah tu. Jadi yang dak orang luar tak faham lah. Korok
Korok. Gitu lah. Orang Terengganu pun bahasa dia tanggap. Tapi dok tu mana kau? Dia ada pula itu kan terjemah. Allah kata. Tu terjemah gitu. Dah lah orang tak orang tak kira tu. Kotak tu wajib. Buat asam tu terawih sekali setahun. Kita Ramadan buat ibadah bukan awak adah. Ada ni. Kita nak pahala wajib ganda 70 pula. Lagi Ramadan lagi kita kuat kotak. Lagi Ramadan kita kuat sebab apa? Ni gandaan 70. Gandaan 70 pahala je, bukan 70 waktu semayang. Jangan pula qada bulan Ramadan beres 70 waktu. Allah. Kalau itu pergi Mekah lah. 100 ribu. Kodok sewaktu, beres 100,000 waktu. Pergi Mekah habis sekejap lah. Tu pahala 100,000. Ramadan pahala ganda 70. Kodok seselah. Takkan boleh nak ganda. Itu semua balik pada ilmu. Kena bicara ilmu. Lepas tu bicara bab taubah, bab hukum pekoh, bab sifat hati. Hari ni kita bicara bab rukun. Niat apa dia wajib kena niat. Fatihah apa syarat dia. Mualak Fatihahnya macam mana. Putu mualak Fatihahnya macam mana. Sekarang kita bicara bab berdiri. Sekarang bicara bab berdiri. Berdiri, duduk, mengiring, melentang. Lepas tu pula orang sakit ni pula kita tak boleh nak sebut cara mudah-mudah begitu. Mana kalau orang sakit ni kadang-kadang dia kena secara individu pula sebab dia macam-macam jenis penyakit orang ni. Orang ni pula kadang-kadang dia punya sakit pula bukan sama. Ada ketika okey, ada ketika jadi tak boleh duduk sama. Duduk sentiasa. Terkadang dia boleh berdiri. Tapi kalau berdiri pun boleh separuh semayang je. Separuh-separuh lah wajib berdiri. Ada. Memanglah dia semayang mengiring melentang dah. Tapi ada ketika dia rasa gagah. Jadi dia kena semayang duduk. Tak boleh main mengiring melentang dah. Tapi masalah ni orang lain tak boleh nak bubuh ni. Kita sendirilah yang rasa. Mana ni? Yelah, memang kita semayang tu mengiring melentang. Tapi hak jenis hak gitu dah bertambah berat tu lain cerita. Ni ada ketika dia agak nampak macam cerah, nampak macam merah muka, nampak macam bertenaga sikit. Nampak bangun tu nampak boleh dianya. Kena kira lah pula. Boleh tu setara mana? Boleh duduk tapi kena pegang. Dia panggil tak kuasa lagi gitu. Maya mengiring lagi lah kalau gitu. Kalau tangan boleh khusi tak syarat gitu. Dia panggil orang lemah lagi lah. Tapi macam sebut sebelum ni lah. Walaupun dia sebenarnya lemah daripada duduk. Dia sepatut semai mengiring atau memelentang. Ini duduk tak khusi. Okey lah. Sebab dia baru balik baru keluar daripada bilik mandi. Jadi pakar-pakar je semayang, duduk tak kursi semayang. Lepas tu nak makan pula kaki. Dah semayang tak kursi boleh? Boleh, tapi sebenarnya dia semayang bukan duduk. Benar dia semayang mengiring ataupun melentang. Tiba-tiba dia semayang tak kursi duduk. Tak ada apa. Gitu je lah. Jadi benda ni ialah kita nak harap kepada orang sakit. Satulah, kita orang segar lah. Anak-anak menatu lah yang kena ngaji. Faham tak ni? Orang sakit ni faham lah situasi dia tu. Ni anak menantu ni lah yang kena ngaji. Kena tahu bab hukum hakam. Nak kena bimbing semayang macam mana. Kadang-kadang kena bimbing semayang. Sebab dia jadi rakaat pun dia tak boleh nak kira. Sebab semayang pesen sama. Mai duduk gini. Duduk gini. Lepas tu rakaat. Tidak. Lepas tu sujud. Lepas tu duduk gitu pula. Jadi dia rakaat pun jadi dulu dia berdiri, turun duduk ke bawah, naik berdiri rakaat kedua, turun ke bawah, naik berdiri rakaat ketiga. Senang bilang rakaat. Ni rakaat pertama, kedua, ketiga, Fatihah pun duduk gini. Rakaat pun sikit je boleh. Macam dekat-dekat dengan berdiri. Lepas tu ginilah siapa ke tasyahud. Macam manalah kawan tu nak ingat bilangan rakaat. Bahkan
Orang dah tertib sembahyang pun dia tak ingat. Kena ajar lah. Lepas sujud yang kedua, Allahu Akbar, At-Tahiyyah, kita ajar. Dia pun baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun Allahu Akbar. Kita ajar dia. Nak kat ketiga. Kalau tidak, kamak siapa Hamidul Majid dia salam. Jangan gitu. Dah dia sekarang ni. At-Tahiyyah pun kita yang mula baca. Lepas tu dia pun baca. Tapi kata tasyahud akhir, tak apa. Kata tasyahud tak apa. Kita At-Tahiyyah je dia turut. Kita boleh tinggal, dia ambil makanan ke. Apa? Dia Hamidul Majid sendiri. Dia pun wisalah sendiri. Tak apa tu. Kita boleh tinggal dah. Maknanya kita At-Tahiyyah tasyahud akhir ni. Boleh tinggal dah. Tak payah tunggu dah. Tak payah tunggu. Tapi kata tasyahud awal, kena jaga. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun Allahu Akbar. Dia pun turut Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca. Dia mula-mula tu ya. Sebab apa? Sebab dia sembahyang gini ni. Super je. Lepas tu nak bukan bilangan rakaat, tertib sembahyang pun dia jadi keliru. Kena bimbing lah sebab akal masih lagi molek. Tapi akal lemah. Lemah ingatan. Bukan hilang ingatan. Hilang ingatan dia panggil nyanyuk. Hak tu dia kamil belaka hak tu. Pada ni. Hak nak makan pun dia kamil. Hak keluar pun dia kamil. Tu nyanyuk tu. Pada ni. Tu nyanyuk dia kamil belaka. Hak tu dia panggil hilang akal. Hak ni bukan hilang akal. Lemah ingatan. Lemah ingatan. Maka perlu kena bimbing tu kata anak menantulah kena belajar. Anak menantu kena belajar. Dan hak kita sendiri pun kena belajar. Gitulah. Ni cerita bab semayang ni, bab tiang agama ni. Bukan perkara kecil ni, tiang agama. Ni. Mata tak boleh celek pun tidak gugur kewajipan semayang selagi ni. Selagi berakal. Bayangkan mata tak boleh celek. Wajib semayang? Wajib memperlakukan sembahyang dengan hati. Ini bukan macam puasa. Puasa ada peringkat dia, gugur kewajipan puasa. Ganti dengan beras, cupok sari, bagi pada fakir miskin. Itu puasa. Ada sebab peringkat gugur kewajipan puasa. Semayang dok. Selagi berakal. Sakit macam mana sakit sekalipun. Dan ni siapa ke mata tak boleh nak buka, tapi akal sedar kekal kewajipan sembahyang tiang agama. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripada sekali-kali selama ada akalnya itu maujud. Wallahu a'lam. Puluh sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 34. Muka surat 34. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifat zahid adalah penyelamat daripada menjadi hamba dunia, hamba wang, hamba pangkat, hamba perempuan dan seterusnya. Ini sambungan sifat kepujian yang ketiga, zahid. Dia sifat kepujian adalah zuhud. Zahid ni orang yang bersifat dengan zuhud. Zahid. Zahidun, zahidin, itu orang-orang yang zuhud. Kita kalau bahasa Melayu kita zuhud tau, bukan zahid. Zahid jadi nama orang kalau bahasa Melayu kita. Tau. Kalau disebut kok zuhud. Ni Z-U-H-U-D, bukan gitu?
Hak Rumi. Hak Rumi, hak ZUHUD hak Rumi. Ini hak Jawi ni. Za alif he dal zahid. Ini hak Jawi. Hak Jawi zahid. Sifat zahid, bukan sifat zuhud. Ini hak Jawi. Jadi kalau nak kira zuhud lah yang kita nak, sebab zahid tu orang. Ada orang yang bersifat dengan zuhud. Jadi kalau Melayu kita memanglah zuhud lah. Yang kita nak pun samalah zuhud. Yang ni sifat. Zuhud ni tidak mencintai mata benda duniawi, tidak terpikat hati kepadanya. Mana zuhud ni berpaling hati daripada dunia. Itu zuhud. Berpaling hati daripada dunia. Sampai tahap benci di hati. Itu tinggi dia tu. Ini berpaling hati daripada dunia. Ada pun hak di tangan, hak tu bicara lain. Hak di tangan tu. Makna sekarang ni berpaling hati daripada dunia, tapi dunia harta banyak di tangan. Kita kena beza, satunya zuhud, satunya pakir. Ada ni. Pakir lain. Zahid. Fakrun, fakirun. Fakir tu orang. Orang fakir. Zahid, orang yang zuhud. Jadi orang zuhud dengan orang fakir ni lain. Zuhud dengan fakir ni tidak berlaziman. Ada orang zuhud serta fakir. Ada orang zuhud serta kaya. Ada orang fakir hati dia zuhud. Ada orang fakir hati dia tamak dan kasih akan harta. Kita jangan tengok orang ni orang yang fakir miskin, dia zuhud. Tidak semestinya. Hati dia tamak sangat dengan dunia, tapi rezeki dia kurang. Gitu je lah. Bukan orang yang fakir, yang tamak ni lebih lebih berat daripada orang hak ni orang tamak hak senang. Orang kaya hak tamak. Sebab orang fakir hak tamak ni ikut orang ulu lah yang hafal dia. Orang hak fakir yang menghampirkan kepada kekufuran ni. Orang fakir yang seumpama ni tak kira dah. Mari daripada orang lain, orang agama lain ke dah. Mari sini terus ada cerita bab agama lah. Agama bukan boleh makan, bawa benda. Ni orang tamak. Orang tamak dengan dunia. Dan keadaan dia fakir. Kalau fakir tamak ni memang mudah je lah. Makna dari segi agama mudah tergelincir, dari segi dunia pun jadi hina. Dunia pun hina. Orang fakir hak tamak ni nampak sangat jelas. Tapi hak tamak ni kadang-kadang hak senang pun dari segi dunia pun malu tak kira. Jenis hak jelas tak jelas. Jelas tu tamak lah. Jelas ke tak? Jelas. Jelas tu tamak. Kalau jenis hak tamak, Allah lah. Dia tak malu. Dia tak malu. Orang jenis tamak ni. Kadang-kadang masa tu kena ujian dah, kena musibah. Allah, orang mari tolong atau bantuan. Bukan pakai duit kerajaan, duit poket masing-masing nak tolongnya sesama saudara seagama. Dia ambil kesempatan. Hak jenis malu tu kok duduk belakang. Dia perlu tapi dia malu. Hak ni orang tolah dapur gas. 2-3 pauti dah rumah dia dapur gas. Allah kata. Kata orang lain tu nak tapi dia macam malu. Dok jelas orang dok jelas. Tapi masing-masing susah. Sepatutnya dia fikirlah, bukan mu seorang je susah. Orang kampung mu sama tu kena belaka ni. Susah. Yang mu duk balik di rumah sebab apa? Lama mana tu? Rosak se boleh pakai se lagi pula. Allah dia ambil kesempatan. Sungguh. Apa ke? Rumah tu jadi macam kedai rocik orang kata. Rumah tu jadi macam kedai rocik. Dia ambil sungguh. Tapi kalau orang hak
Hak hati ni dok tomok. Kita nak bagi, tak apalah, banyak dah ni kata ada dah. Dia pun nak hak dia nak. Tapi dia ambil pun, dok lah kata ambil. Dah. Kenapa dia ambil? Dia ambil cara dia ambil tahu dah. Dia ambil koda dia. Walau kita nak wihak lain tu, kalau dia ambil pun, tak tahu rumah dia banyak dah. Saya ada dah ni. Mana apa? Cermaknya. Hak ada dah, dia kata ada dah. Tapi kalau orang tomok ni, orang katalah, kena musibah gitu, ambil kesempatan pula. Ambil kesempatan mana? Orang kampung dok lain tu jadi kissing tak kissing? Kissing tak. Kissing tak boleh dia. Betul dia kata, malu kissing among dia kata abang dia gitu. Muslim dia tak boleh malu dia kata. Ni peluang. Yang ambil peluang pula. Allah kata tergamuk. Dia mana tu jenis malu kissing tau dia. Kissing ni saja tak boleh lah maknanya. Mana pun ni dia tomok dengan dunia. Jadi kalau orang tu susah miskin dia tomok pula Allah. Tapi nak ceritanya zuhud lain, pakai lain. Kita tengok orang tu, Allah dia ni dengan rumah dan zuhud dia, dah dia susah. Hati dia ingat Allah Ta'ala. Allah rumah orang ni besarnya lah. Ahli dunia ni. Orang dia ingat mati belakang ni. Jangan kata gitu. Tu dah rumah gitu. Macam tak ingat mati. Ada orang cakap gitu. Maknanya orang ni orang tak zuhud, orang ahli dunia, orang tak ingat mati. Dah. Tua-tua buat rumah besar. Boleh duduk apa tahun? Dia boleh duduk apa tahun. Tapi anak cucu dia boleh duduk dalam mana? Anak cucu buat ibadat atas rumah tu. Anak cucu buat ibadat atas rumah tu, dia boleh pahala dua lain. Dua jalan. Dua jalan dapat pahala. Jalan dari sudut anak cucu tu dia, keturunan. Jalan dari sudut rumah tu hak dia. Pada ni. Maknanya kalau anak cucu dia tu buat ibadah, duduk rumah lain, rumah sendiri, tetap dia boleh pahala dari segi anak cucu, keturunan. Orang lain yang duduk rumah dia, bukan anak cucu dia, buat ibadah, dia boleh pahala dari sudut tu rumah dia. Ada ni. Tapi kalau anak cucu buat ibadah di rumah dia, dua segi dia dapat pahala. Apa bendanya? Makna orang ingat kemati ni bukan dah buat rumah. Orang ingat kemati ni bukan dah buat kebun. Allah buat kebun. Tua-tua dah tak sempat nak makan buah. Mati je lah nya. Tak. Orang kemudian makan buah, dia boleh pahala. Binatang hinggap dia pohon dia, boleh pahala. Orang tu pas teduh buah pokok dia tanam tu, dia boleh pahala. Ni faham bila ingat kemati kok, tak buat rumah, dok tanam. Dia ingat gitu bang kali. Buat rumah, biar anak cucu tu selesa buat ibadah. Dia boleh pahala. Dunia, dia duduk sini. Sama ada zuhud ataupun kasih ke dunia duduk sini. Bukan duduk di zahir. Ini bicara hati ni. Sahabat paling zuhud sekali sahabatnya. Tapi Sayyidina Bakar kaya. Sayyidina Umar kaya. Sayyidina Osman lagi kaya. Abraham bin Auf tu ceritalah tu. Hak kurangnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sahabat lain senang-senang. Tapi hati tidak ada, hati zuhud. Tapi mereka zuhud peringkat tinggilah. Tapi maknanya adakah mereka miskin? Tak. Kita ni sebelum kata zuhud, dia kena pakai. Tak kena sangat tu. Zuhud ni berpaling hati dia dunia, hati tak cinta. Tapi kalau kita di hati masih lagi ada mata benda dunia, memanglah kitanya harta benda yang ada di tangan kita, kita sayang. Tapi sayang tak sayang, selagi kita jaga hukum hakam dia, maka dia panggil zuhud dah peringkat awam. Sayang tak sayang pun siapa tain. Sayang duit contoh siapa tain zakat kena bayar. Sayang ke duit ni, siapa tain nafkah kena sempurnakan. Sayang ke duit, orang yang tersepit kena tolong. Itu kewajipan. Pada ni.
Sayang tu sayang, tapi kewajipan jangan tinggal. Maknanya kita panggil zuhud dah peringkat kita orang awam. Berzuhud. Mana walaupun nampak di hati tu ada dunia tu, semua tu tidak berpaling. Zuhud peringkat awam ni maknanya berpaling hati daripada dunia yang haram. Tu zuhud tu kawan-kawan. Kita nak dunia, tapi kalau mari daripada jalan haram, minta maaf. Biarlah. Sekodah-sekodah ada pun alhamdulillah dah. Ni peluang besar ni, tapi nak dapat tu kena rasuah di situ, rasuah di sini. Ada pasal dia lah sekarang. Kalau kamu tak ambuh rasuah langsung, kamu payah nak dapat lah. Biarlah. Dapat dah kodah-kodah ada ni pun. Banyak dah persoalan di hari akhirat ni. Maknanya nak memang kita nak. Tapi kalau siapa kena dengan jalan salah, hati berpaling. Mana hati berpaling daripada perkara yang haram. Zuhud peringkat awang panggil. Kalau hak sebaliknya orang tomok ni, hukum halal haram belakang kira, janji boleh. Ni. Ini orang yang tomok, orang yang tidak zuhud. Tapi kalau zuhud peringkat tinggi kok, memang tidak ada di hati akan harta benda dunia, walaupun di tangan banyak mana sekalipun. Jadi orang zuhud ni dapat menyelamat, dia menjadi hamba dunia, hamba wang, hamba pangkat, hamba pan dan seterusnya. Jadi hamba. Kita ni jangan mudah-mudah nak tomoh orang hamba. Tu hamba kereta tu pas basuh dia kata hamba lalu dah. Tu hamba pokok bunga tu. Lepas sirang, lepas kerak, lepas Allah hamba pokok bunga. Dia hamba pokok bunga. Dok tidak lagi hamba gitu. Jadi nak supaya pokok bunga tu biar jadi berterabur gitu. Dah tu sepagi dah duduk main pokok bunga tu. Tengok tu dia bersalawat berzikir tu. Dia kata hamba. Masalah berzikir awak kerja tangan. Sebab apa dia comel? Sebab nak pergi nampak molek. Nak nampak comel. Boleh pahala. Dia ingat kat agama ni dia kena duduk dekat kadang selerok gitu ingat. Dah. Biar duduk tertib terani molek, buat ibadah pun jadi teratur. Ni mudah-mudah kata orang hamba. Hamba kereta lah, hamba macam-macam dia letak. Ni hamba ni tak ada hukum hakam ni. Hamba dunia, hamba wang, hamba pangkat. Nak duit, tak kira jalan mana. Nak pangkat, tindih orang, lakuh orang, zolim kat orang, buat naik kat orang pun. Janji aku boleh pangkat. Tu panggil hamba. Dia dipanggil hamba. Hak membelakangkan hukum hakam. Sifat zahid boleh mengekalkan seorang berada jalan yang lurus menuju keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.